ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dari Allah, taufiq, hidayah dari Allah Azza wa Jal yang memungkinkan lagi kita untuk menyambung siri pengajian syarah Al-Adabul Mufrad, yang mana kita telah pun kini berada pada perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturrahim, silaturrahmi, iaitu menyambung talian kekeluargaan, menyambung silaturrahmi. Kalau dalam bahasa Melayu kita sering menyebut silaturrahim, yang mana ia diambil secara mutlak daripada perkataan bahasa Arab. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-67. Sekarang kita dah habis berbicara tentang bab ithmu qati'i ar-rahimi, bab dosa mereka yang memutuskan ar-rahim, memutuskan silaturrahim. Kita telah lalui hadis contoh yang ke-64, hadis sahih dalam Abu Daud, juga dalam Bukhari, juga dalam Muslim disebut la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak memasuki jannah mereka yang memutuskan silaturrahim. Bahkan sebelum itu pun hadis yang ke-63 ataupun yang ke-60 kita berbicara tentang kelebihan mereka yang menitik beratkan caknaan ataupun keprihatinan mereka terhadap kaum keluarga ataupun mereka yang dikenali sebagai akrab. Kali ini kita akan sambung dalam bab yang ke-33. Bab yang ke-33, hadis yang ke-67. Bab yang ke-33 ini iaitu babun uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Bab yang akan menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan uqubah, akibat ataupun kita kata musibah ataupun hukuman yang Allah turunkan kepada para pemutus silaturahim ini di dunia. Di dunia. Baik. Dalam satu hadis, itu hadis yang ke-67, haddatsana Adam qala
حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, hadis ini sahih, yang kita dapati dalam Abu Dawud. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ma min dhanbin ahara an yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya, tidaklah satu dosa itu yang lebih dikatakan lebih layak untuk dijatuhkan hukuman, dipercepatkan hukuman, yu'ajjila, ini disegerakan hukuman kepada pelaku kepada dosa tersebut di dunia, bersama dengan apa yang ditetapkannya untuknya di akhirat, melainkan dosa orang yang memutuskan silaturrahim dan juga al-baghi. Al-baghi ini adalah ditujukan kepada mereka yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Hadis yang agak sama, sebenarnya kita telah berbicara tentangnya pada hadis yang ke-29 dalam kitab Rashul Barat ini, Syarh Al-Adab Al-Mufrad, hadis yang ke-29, bab uqubatu uquqil walidain, hadis yang ke-29, di mana kita telah lalui hadis yang lebih kurang sama, yang mana juga diriwayatkan oleh Abi Bakrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakhiru lahu min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Kita mungkin buat revision sedikit, muraja'ah, apakah fiqhul hadis, apakah fiqhul hadis ataupun syarhul kalimat kepada hadis ini, yang mana dia tidak ada jauh bezanya dengan matan yang hadis yang ke 67, yang ke 67, itu yang diriwayatkan Abi Bakrah. Kita pergi kepada sedikit syarhul kalimat, iaitu ajdar. Pada dalam hadis ini, hadis yang ke 67, digunakan perkataan ahra, yang mana ajdar, ahra bermaksud ahaq wa aula, bermaksud lebih layak, lebih patut diutamakan, lebih berhak untuk dipercepatkan. Tidaklah satu dosa yang dilakukan yang mana dosa itu lebih layak, lebih patut untuk dipercepatkan, ayu ajjala li sahibihi al-'uqubah, untuk dipercepatkan uqubah, hukuman kepada si pelakunya di dunia ini, selain daripada dosa memutuskan silaturahmi dan juga dosa keluar daripada ketaatan. Al-baghi huwa al-zulm atau al-khuruj ala sultan, iaitu menzalimi ataupun keluar dari mentaati sultan, yakni pemerintah. Fiqhul hadis yang sama disebut di sini, ada 3 fiqhul hadis yang mana Dr. Muhammad Luqman As-Salafi sebutkan. Yang pertama, ithbatu ta'jil al-'uqubati lil baghin wal qati'in nasilati ar-rahimi fi dunya wa ta'jiluha atau ta'jiliha fil akhirah. Pensabitan tentang dipercepatkannya hukuman
seksaan kepada orang yang baghin, ini mereka yang borah, mereka yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah, pemerintah yang muslim, dan pemutus-pemutus silaturahmi di dunia ini, wa ta'jiluha fil akhirah, dan di postpone, ditangguhkan ia juga di akhirat. Ya. Fiqhul hadis yang kedua, tahrimul khuruj an ta'atil imam, pengharaman akan kita keluar daripada ketaatan kepada imam, yang imam sultan, amir, walatul amr, pemimpin, ketua negara, disebut secara spesifik lagi ketua negara ataupun walatul amr dari segi pemerintah negara, dan juga pembesar ataupun ketua para ulama, ini ulama kepada negara tersebut, diharamkan untuk khuruj. Satu perbahasan yang panjang berkaitan dengan tajuk ini, mana ia ma'ruf sunnah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada pemahaman bahawa memang kita dilarang untuk mengangkat ketaatan kita kepada pemerintah muslim sebagaimana mereka menunaikan salat, sebagaimana mereka tidak melakukan ataupun jatuh dalam hal-hal yang menyebabkan kufurun bawah, kekufuran yang nyata, yang mana tidak ada khilaf padanya, yang mana tidak ada takwil padanya bahawa ia adalah bukan hal ataupun perbuatan ataupun bukan perkataan ataupun bukan iqrar yang kufur. Maka di sanalah baru dibenarkan adanya ruang untuk menarik ketaatan. Namun ada lagi pendetilan sebelum reaksi dibuat oleh rakyat terhadap pemerintah sedemikian. Namun apatah lagi jika kita berbicara tentang pemerintah-pemerintah yang masih lagi muslim, yang masih lagi melakukan memakmurkan negara dengan banyak syiar-syiar Islam, namun di sana ada kekurangan baik dari segi pentadbiran, baik dari segi keadilan, baik dari segi pelaksanaan hukum Islam. Di sana bukanlah satu tiket untuk rakyat negara di bawah pimpinan ataupun pemerintah tersebut untuk keluar menarik ketaatan daripada pemerintah tersebut. Itu adalah pemahaman ringkas ataupun manhaj yang ma'ruf tentang hal yang berkaitan dengan ketaatan pemerintah. Lawan kepada mentaati pemerintah, iaitu keluar dari pemerintah, adalah puak-puak yang dikenali dengan perkataan yang sama asal daripada kharaja, ini khuruj, mereka yang khuruj dari pemerintah, ataupun ma'ruf dengan puak ini pada yang sejak di zaman Rasulullah SAW lagi. Rasul sifatkan akan wujudnya, akan bangkitnya kelompok-kelompok ini, yang mana Nabi sebut mereka ini baca Qurannya hebat, namun Quran mereka, agama mereka tidak terlepas pun daripada kerongkong mereka, yang mereka tidak memahami agama. Tidaklah mereka ini memahami agama, dan agama keluar daripada jiwa mereka sebagaimana lepasnya anak panah daripada subjek panahannya, tanpa meninggalkan sedikit pun kesan pantas. Begitulah keluarnya agama secara pantas, sepantas kilat, sepantas momentum anak panah daripada jiwa-jiwa para khawarij ini. Walaupun mereka membaca Al-Quran dengan banyak, mereka menyangka bahawa mereka memahami Al-Quran, namun mereka telah gagal sebenarnya memahami Al-Quran sebagaimana yang telah Ali radhiyallahu anhu khabarkan kepada mereka apabila Ali bacakan kepada mereka satu ayat Al-Quran yang mana lebih kurang maksudnya, kamu menyangka kamu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kamu rasa kamu telah berlaku
ihsan, melakukan hal yang terbaik, sedangkan kamu telah memilih jalan yang salah. Begitulah Khawarij. Mereka tersilap dalam mentafsirkan nas agama mengikut akal mereka, mengikut kefahaman akal mereka, tanpa mereka merujuk kepada kefahaman yang disepakati oleh para sahabat pada waktu tersebut. Maka berlakulah apa yang telah berlaku. Mereka keluar daripada ketaatan kepada Ali, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Dan Khawarij ini kelompok yang masih kekal wujud sehinggalah pada hari kiamat. Puak-puak yang akhirnya mereka menyangka mereka memahami agama, mereka menyangka mereka ingin mengangkat syiar agama, mengangkat kalimatullah, i'la'i kalimatillah. Mereka nak memakmurkan bumi Allah ini dengan hududullah, namun mereka telah mengambil jalan dan langkah yang salah, yang sebenarnya menjauhkan mereka dari hududullah. Bahkan lebih teruk, mereka memberi fitnah kepada agama. Sebagaimana telah kita lihat, kita tap-tap, kita tonton mutakhir ini, berita-berita berkaitan dengan puak-puak, kita kata pelampau yang telah memberi satu gambaran yang salah kepada dunia tentang Islam. Secara jelas kita boleh sebut kumpulan ISIS contohnya, sebenarnya bahasa Arab Daesh, Daulah Islamiyah. Yang jelas mereka mengangkat panji Islam, bendera Islam, namun secara jelas mereka bukan mewakili Islam, yang mana slogan kita adalah ihsan, al-adl, ar-rahmah, dan pelbagai cara-cara yang penuh dengan hikmah untuk menyampaikan agama. Bagaimana agama Islam yang rahmatan lil alamin, mesej yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dipertontonkan, dipersembahkan dengan bilah pisau, menyembelih insan-insan yang walaupun mereka mungkin kufar, namun mereka tidak layak untuk diperlakukan sedemikian, dipertontonkan, disebarkan di dalam YouTube dan sebagainya untuk menjadi tontonan antarabangsa. Ini tidak lain tidak bukan adalah kelompok yang sama, yang sering cepat untuk keluar mengangkat ketaatan mereka daripada pemerintah Muslim hanya kerana kesilapan pemerintahan. Lalu mereka cepat untuk nak keluar ketaatan. Raja zalim, pemerintah tidak Islam. Ini adalah antara ciri-ciri Khawarij. Kita Muslim yang benar-benar mengaku kita bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib menghindari bibit-bibit, ciri-ciri perwatakan-perwatakan yang bersifat kekhawarijan. Kerana Khawarij adalah bukan Ahlussunnah. Mereka telah keluar, bukan sekat keluar dari pemerintah, mereka keluar daripada agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Mereka ini golongan yang memutuskan silaturahmi. Sebagaimana fiqhul hadis yang ketiga, silaturahmi wajibatun wa qati'atuha ma'siyatun kabira. Menyambung silaturahmi itu wajib, satu kewajipan. Sebagaimana mentaati pemerintah itu dalam hal yang ma'ruf, mentaati pemerintah itu dalam hal yang ma'ruf, dan menasihati pemerintah dalam hal yang bercanggah dengan syariat adalah juga satu kewajipan. Begitu juga silaturahmi, menyambung silaturahmi adalah satu kewajipan. Memotong atau memutuskan silaturahmi adalah satu maksiat yang besar. Begitu juga sebagaimana keluarnya rakyat daripada mentaati pemerintah juga satu maksiat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mereka ini Nabi sebut dalam hadis yang ke-29 dalam Al-Adabul Mufrad, begitu juga dalam hadis yang ke-67 yang kita berada padanya sekarang. Kedua-duanya mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa tidaklah dosa selain daripada dua dosa ini ia paling layak untuk diawalkan
disegerakan uqubah, hukuman mereka yang melakukan dosa-dosa ini di dunia lagi, dan juga tetap apa yang Allah janjikan kepada mereka di akhirat kelak. Demikian hadis yang ke-67. Kita sambung hadis yang keseterusnya. Hadis yang dalam bab yang kita habis, setelah habis bab yang ke-33, bab uqubatu qati'ur rahimi fid dunya, ada satu saja hadis yang ke-67 tadi. Pergi ke bab yang ke-34, tu babun laisal wasilu atau laisal wasila bil mukafi, laisal wasila bil mukafi. Hadis yang ke-68 ini hadis yang terdapat dalam Abu Dawud, juga Bukhari, mana Nabi SAW bersabda melalui hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan anil A'mash wal Hasan ibn Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah bin Amr qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu bil mukafi ولكن الواصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Daripada Abdullah bin Amr berkata Sufyan ni Uyainah berkata Al-A'mash tidak memarfu'kan hadis ini kepada Nabi SAW, tapi Al-Hasan dan Fitr dirafa'kan kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda laisal wasil bil mukafi', tidaklah orang yang menyambung silaturahmi itu. Laisal wasil, kita tengok syarahul kalimat, al-wasilu man yatafaddal ala sahibihi bima'rufin bal yu'ti man mana'ahu min ma'rufi, bal yu'ti man mana'ahu min ma'rufi. Al-wasil itu katanya syarahul kalimat, mereka yang kita kata offer, mereka yang offer sumbang ataupun menyumbangkan ataupun memberi, menawarkan kataan yang lebih tepat, menawarkan kepada ahlinya, kawannya, rakannya, sahabatnya bima'rufin, dengan satu kebaikan, satu kebaikan yang ma'ruf. Bahkan dia sampai tahap ini al-wasil yang benar-benar diangkat oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Bukan setakat dia memberi ataupun dia menawarkan, dia offer kepada kawan-kawan, kenalan dia, saudara mara dia dengan kebaikan, bahkan dia memberi orang yang menghalang dia daripada melakukan kemakrufan tersebut. Orang yang menghalangnya pun dia beri kepada hal kebaikan tersebut kepada orang yang menghalangnya. Adapun al-mukafi, laisa al-wasil bil mukafi, syarah al-kalimat al-mukafi man yasil wa la yazid ala ma ya'khudh, al-qati' alladhi yutafaddal alayhi wa huwa la yatafaddal. Baik, al-mukafi
mereka yang mayasil, yang menyambung silaturahmi, dan tidak lebih daripada itu. Dia tidak buat lebih daripada menyambung silaturahmi. Dia tidak memberi hal yang ma'ruf dan sebagainya. Tidak offer benda yang ziyadah, yang ekstra dalam silaturahmi. Nabi sebut, tidaklah orang yang melakukan hubungan silaturahmi itu sekadar cukup sahaja, tapi orang yang melakukan sebenar-benar al-wasil apabila macam kita sebut tadi, bal yu'ti man mana'ahu min ma'rufi, apabila dia idza quti'at rahimuhu wasalaha, apabila ada orang sahabat dia ke, saudara mara dia ke, cuba sedaya upaya untuk memutuskan silaturahmi yang sedia terjalin dan terbina, tapi dia yang bersungguh untuk menyambung, lagi dia sambung, lagi kawan tu ataupun saudara tu putuskan, refuse, tolak, dia tebal muka lagi, kita kata pipi, pepatah Melayu kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, begitulah perumpamaannya. Tapi mereka yang hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong dalam menyambung silaturahmi, inilah yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Ini kelebihan mereka yang prihatin kepada hubungan silaturahmi. Walaupun kamu ditolak, tapi kamu keep on untuk menyambung. Ditolak, menyambung, sambung orang jual mahal, sambung kawan jual mahal, sambung adik-beradik, tak tahulah hasad datang dari mana, tolak jual mahal, kita sambung lagi. Ini al-wasil yang sebenar, yang benar-benar dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada fiqhul hadis. Fiqhul hadis ada 3. Yang pertama, 'alal muslim an yabda'a fi silati arhamihi wa yastamirru 'ala dhalika walau lam yuqabilu dhiya'ahu bil ihsan, walau lam yuqabilu dhiya'ahu bil ihsan. Hendaklah wajib ke atas setiap individu muslim untuk mengambil langkah memulakan, the one yang ambil step untuk memulakan menyambung hubungan dengan kaum kerabat dia, terutama yang telah terputus. Sama ada terputus tu sebab jauh, tak pernah kenal pun, tahu orang tu sepupu, duduk sekian negeri tapi tak pernah kenal, raya tak pernah balik, sama ada kita tak pernah balik kampung ataupun dia tak pernah balik kampung, either one. Yang penting contoh, tak pernah jumpa. Al-wasil di sisi Nabi yang mulia sebagaimana yang kita sebut dalam hadis ini adalah yang bersungguh, bukan setakat pergi silah, tapi dia offer lebih daripada itu, ma'ruf, offer something yang ma'ruf. Walaupun mungkin tak pernah jumpa pun, aku tahu ini dia ni sepupu aku, kita tahu dia ni sepupu kita, 30 tahun kita hidup tak pernah jumpa, tapi baca hadis ini, alhamdulillah, Allah buka hidayah, Allah beri taufik, kita kena pergi. So bukan setakat pergi untuk sampaikan maksud menyambung silaturahmi, bahkan memberi lebih daripada itu. Mungkin pada awalnya sepupu kita 30 tahun tak pernah kenal pun, tahu memang dia sepupu je, tapi tak pernah bertegur sapa, tak pernah tanya khabar, tak pernah menunjukkan keinginan untuk bersilaturahmi. Tapi dia kerana memahami hadis ini, kita nak implement hadis sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertama kali mungkin ditolak. So siapa yang tidak memahami hadis ini, dia tak apalah, jual mahal pula, nasib baik aku datang, aku tak datang langsung. So bersikap sebegitu tidaklah dikatakan al-wasil sebagaimana yang Nabi maksudkan. Ditolak, dia beri lagi ma'ruf, dia tak apa, minggu depan cuba lagi, bawa hadiah lebih.
tebalkan lagi, tambahkan inci tebalnya muka tersebut. Wa yastamru ala dhalik, dan istimrar, dan konsisten, istiqamah untuk terus menyambung silaturahmi. Bukan sekadar sambung kerana adanya contoh payung apa ni kita kata hierarki keluarga, silsilah keluarga. Contohlah ada nenek atuk dengan nenek, semualah selalu balik kampung, jumpa sepupu sepapak, mak saudara, anak saudara, pak saudara. Tapi bila kedua-dua atuk dan nenek meninggal, maka seolah dari sana istimrar silaturahmi itu hilang. Hilang connection antara sepupu, hilang connection tanya khabar antara pak saudara dan anak saudara, mak saudara dan anak saudara. So al-wasil yang sebenar, al-wasil al-haqiqi adalah mereka yang bukan setakat memulakan langkah untuk menyambung silaturahmi yang terputus, bahkan dia adalah mustamirruna ala dhalik, mereka yang istimrar ke atas menyambung silaturahmi itu, walau lam yuqabilu di'ahu bil ihsan, walaupun ditolak apa yang dia nak itu dalam melakukan kebaikan ini, dengan melakukan menyambung silaturahmi itu ditolak, tidak diterima, tapi dia tetap memulakannya, dia tetap ambil inisiatif untuk memulakannya, dia tetap kesetakat ambil inisiatif pemula, dia juga orang yang keep on bersungguh-sungguh untuk berterusan menyambung silaturahmi ini. Fiqhul hadis yang kedua, wujubu ikhlasil a'mali lillah, wajib mengikhlaskan amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ikhlas kita akan boleh beri ekstra. Orang yang ikhlas adalah orang yang sentiasa boleh memberi lebih daripada apa yang dia patut beri. Yang ketiga, la yanbaghi lil muslim an yaqta'a al-khaira bisabab al-isa'ati ilayhi aw adamil 'audati ilayhi bimithlihi. Tidaklah sepatut bagi insan, hadis yang ketiga, tidaklah patut bagi insan untuk dia memutuskan kebaikan, memutuskan daripada melakukan kebaikan hanya kerana al-isa'ah ilaihi, hanya kerana ada orang yang buat tak baik kepada dia, ataupun adamul audah ilaihi bimithlihi, ataupun kita tak buat baik kepada seseorang tu kerana orang tu tak balas apa yang kita dah bagi kepada dia. Contoh, kita ada bagi kepada someone hadiah ke, pertolongan ke, tiba-tiba kita jadi nak tolong dia next time, lain kali kita berkira, aku tolong dia hari tu, dia bukan nak tolong balik pun, bukan cakap nak tolong balik, nak terima kasih pun tak, tak pilah, tolong buat apa. Ini dikatakan ihsan, ini dikatakan ihsan. Ia satu yang Allah Ta'ala alam amat sukar untuk kita menekuni sifat-sifat sebegini, kerana semua dalam hadis ni, al-adabul mufrad, semua adalah sifat al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi memiliki akhlak yang subhanallah, kana khuluquhu al-Quran. Aisyah mengatakan tentang akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Apa yang Quran ceritakan tentangnya, yang patut Nabi buat, itu yang Nabi lakukan. Yang patut Nabi tinggalkan, itu yang Nabi tinggalkan. Quran sebut lagi tentang Nabi SAW, kana khuluquhu al-Quran. Sebenarnya khuluq, akhlak Nabi itu, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu ya Muhammad berada pada akhlak yang unggul, yang besar, yang hebat. Ya, hatta walau saya sekalipun membaca hadis ini dah hadis yang ke-68 banyak, kalaulah kita semua dapat bukan setakat menitipkan matan-matan hadis ini
bersama fiqhul hadisnya di bibir kita sahaja. Jika benar-benar kita implementasikan, praktikkan, tatbikkan apa yang kita dapat dalam hadis-hadis Nabi ini, walaupun kita kata baru 44 muka surat baru, ada lagi dalam lebih kurang 600 muka surat lagi untuk dikhatamkan, baru al-adabul mufrad. Ini kata ihsan, apa yang disebut tadi. Kebanyakan kita susah bila kita memberi pertolongan. Nak beri pertolongan kepada orang tu pun dah berkira siapa yang dapat stage easily boleh bagi pertolongan kepada orang, itu dah stage yang bagus. Tapi bila pertolongan tak dibalas dengan sama ada pertolongan yang sama, ataupun tak, mungkin kita yang dah level okey sikit, dia tak mengharapkan balasan pertolongan, at least dia harap untuk diterima kasih. Itu sudah mungkin menjadi sebab kepada kita untuk tidak lagi menolong orang tersebut untuk kali kedua atau kali ketiga. Dia kata, aku tolong pun setakat nak tolong balik, terima kasih pun tak. Tapi Nabi SAW, dia tak perlukan semua itu. Padanya ada segala bentuk ihsan, sebagaimana yang Nabi sabdakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan, menetapkan ihsan. Ihsan ni segalanya perfect. Antara makna ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Untuk mengibadahi Allah, untuk menyembah Allah, untuk menyerahkan segala yang apa kita perlu lakukan, baik yang wajib kita lakukan, baik yang sunnah yang kita perlu lakukan, baik yang nawafil yang kita perlu lakukan, baik yang ekstra yang patut kita tak wajib lakukan, tapi kita buat kerana ia adalah ihsan, kerana ia adalah keinginan kita untuk mendapat redha Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mendapat redha insan. Orang yang ada mindset begini, this kind of driven, so dia tak perlukan balasan daripada orang untuk dia melakukan kebaikan. Bahkan lebih lagi, dia akan sering melakukan kebaikan tanpa menunggu orang membalas kebaikannya. Moga-moga kita dapat meneladani setiap apa yang telah Nabi tinggalkan daripada akhlak-akhlaknya yang mulia, yang agung. Paling kurang tak boleh dapat 100%, kita boleh dapat 50%. Itu sudah cukup baik, insya-Allah. Paling tidak, jika tidak 50%, 10% mungkin. Paling tidak 10%, usahakanlah untuk dapat berapa pun persen daripada akhlak yang Nabi tinggalkan, kerana tidak lain dan tidak bukan ialah untuk manfaat kita semua. Kerana husnul khuluq antara asbab untuk menyempurnakan iman. Nabi SAW menyebut ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang memiliki ataupun sesempurna iman seorang itu adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling baik. Moga-moga Allah perhiaskan akhlak kita dengan akhlak Nabi SAW dan menghindari kita daripada segala akhlak-akhlak yang mazmumah berasal daripada nafsu dan syaitan. Masa untuk itu kita tangguh dulu pengajian kita untuk kali ini. Apa yang kurang datang dari diri saya sendiri, apa yang lebih yang sempurna sudah pasti datang dari Allah Azza wa Jalla. Qul qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada soalan? Safwan, ada soalan? Baik, mungkin tak ada soalan. Jazakumullahu khairan. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain waktu, insya-Allah minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين